Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa rabbi tamim bil khair. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhanku, berilah kami kefahaman tentang agamamu, wa alimna ta'wil, dan ajarilah kami ilmu Al-Quran dan pentafsirannya, wahdina siratal mustaqim, dan tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Amin 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 ya rabbal alamin. Wa amin. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu lagi dalam segmen laman ilmu Masjid Sultan Idris Shah II, Masjid Negeri Perak Darul Ridwan. Jadi pada sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini sebagaimana sebelum-sebelum ini saya menggunakan kitab daripada karangan Abu Bakar Jabil Al-Jazairi yang diterjemahkan oleh Haji Hasan bin Haji Idris daripada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan. Kitabnya bertajuk Adab Orang Islam. Jadi pada malam ini saya memilih pada tajuk yang ke-15, iaitu tajuk kecilnya, iaitu adab-adab duduk di dalam majlis ataupun adab-adab duduk di dalam program. Seluruh hidup seseorang Muslim adalah terikat kepada program serta cara hidup Islam yang meliputi setiap segi urusan kehidupan, termasuklah cara duduk di dalam majlis dengan saudara-saudara sesama Islamnya. Jadi di mukadimah karangan kitab Abu Bakar Jabil Al-Jazairi ini, dia memaklumkan kepada kita bahawasanya kita sebagai orang Islam, kita tak dapat lari daripada menghadiri mana-mana majlis ataupun mana-mana program yang mana dalam majlis tersebut kita berada di dalam perkumpulan orang-orang Islam ataupun dalam perkumpulan manusia yang ramai. Dalam kehidupan kita sekarang ini, dalam kehidupan serba moden kita ini, kita juga menghadiri ataupun memasuki program-program ataupun majlis-majlis maya, majlis-majlis maya yang mana kita juga masuk ke dalam dunia media sosial. Kita hadir ataupun kita duduk di dalam kumpulan Facebook, dalam kumpulan WhatsApp, ada grup-grup WhatsAppnya, Telegramnya, macam-macam lagi lah, yang mana bila kita hadir masuk ke dalam program tersebut, sama ada secara hakikinya ataupun secara atas taliannya, mayanya, kita juga tidak dapat lari daripada adab-adab ataupun tata cara, susila, SOP, orang kita kata sekarang ni. Jadi nak tak nak kita terikat kepada adab-adab yang ditentukan dalam agama kita agar menampakkan ciri-ciri keislaman kita. Adab-adab ini adalah sebagaimana berikut. Ada 5, Abu Bakar Jabil Al-Jazairi menjelaskan kepada kita ada 5 adab yang utamanya, dan setiap adab tersebut diberikan perincian-perinciannya. Yang pertama iaitu bila memasuki sesuatu majlis, sebelum duduk, kenalah dia memberi salam dahulu. Kemudian duduk di mana sahaja ada tempat lapang tanpa menyebabkan seseorang lain bangun daripada tempat duduknya untuk diduduki olehnya. Juga tidak boleh mengambil tempat di antara 2 orang yang sedia ada dalam majlis itu tanpa kebenaran daripada mereka dahulu. Diterangkan kepada kita apabila kita memasuki dalam sesuatu majlis, yang pertama ada 3 adab yang ada di sini bila kita memasuki satu majlis, iaitu sebelum kita duduk bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah pemberian salam yang terbaik. Dan yang keduanya, duduk di mana saja tempat yang lapang. Duduk di mana saja tempat yang lapang. Dan yang ketiganya, jangan kita duduk di antara 2 saudara kita, 2 sahabat kita. Kita duduk di tengah-tengah, datang nyampuk. Ini adalah melainkan kita mendapat izin daripada 2 saudara kita. Yang keduanya, baginda Nabi SAW bersabda,
la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tawassa'u au tafassahu. Artinya, janganlah seseorang kamu membangunkan seseorang dari tempat duduknya, tetapi hendaklah kamu melapang-lapangkan tempat atau meluaskan atau untuk saudara kamu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaqun alaih ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi peringatan kepada kita, jangan kita bangunkan saudara kita yang mana dia telah duduk, dan hendaklah kita melapang-lapangkan untuk saudara kita yang ataupun meluaskan untuk saudara kita yang hadir duduk. Seorang sahabat bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anak Saidina Umar, bila melihat seseorang bangun daripada tempat duduk atau daripada tempat duduk untuk memberi tempat kepadanya, maka beliau menolak dan tidak duduk di tempat yang disediakan orang itu. Kata Jabir bin Samrah radhiyallahu anhu, bila kamu mendatangi majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang kami duduk setakat mana dia sampai tanpa melangkah atau melintasi orang di hadapannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Jadi tak perlulah kita melangkah-langkah dalam sesuatu majlis untuk duduk di hadapan, melangkah-langkah saudara kita sampai kita menyakiti. Sebenarnya ada adab yang ditunjukkan ni sama je. Adab apabila kita hadir dalam pada hari Jumaat, bila kita masuk kepada masjid lah apa lah semua, kalau boleh orang mana yang datang dahulu duduk di depan, yang mana terdatang kemudian lah apa lah semua duduk setakat mana yang dia sampai. Tak perlulah melangkah-langkah saudara-saudaranya sampai menyakiti saudara-saudaranya yang mana yang telah duduk. Tapi itulah orang kita ketika ini bila datang, dia akan cari tempat yang dia datang dulu, dia akan cari tempat duduk di belakang dulu, kan? Itulah kita tak tahulah maknanya di mana terpesongnya kita mengenai tentang bab adab ini. Nabi SAW juga menyebut di sini dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, la yahillu li rajulin an yufarriqa baina ithnaini illa bi izni minhuma. Artinya, tidak harus bagi seseorang lelaki dalam satu majlis memisahkan antara dua orang melainkan dengan izin kedua-duanya. Ini teguran Nabi SAW agar kita tidak memisahkan, yang mana saudara kita dah duduk berdampingan, kita datang duduk di tengah-tengah, memisahkan di antara keduanya, melainkan kita mendapat izin daripada saudara kita tersebut. Dan adab yang kedua, bila seseorang bangun dari tempat duduknya kerana sesuatu hal dan kembali semula ke tempatnya, maka dia lebih berhak dengan tempat itu daripada orang lain. Sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, "Idza qama ahadukum min majlisi thumma raja'a ilaihi fahuwa ahaqqun bih." Bila seseorang kamu bangun dari suatu majlis kemudian kembali semula ke tempat itu, maka ia lebih berhak dengan tempat tersebut. Bila berlaku saudara kita ataupun sahabat kita telah duduk di dalam kerusi tersebut ataupun di tempat tersebut, dia telah bangun untuk ada urusan peribadi yang memerlukan dia bangun daripada tempat tersebut, jangan pula kita yang kemudian ni datang duduk di tempat tersebut, kerana dia di tempat tersebut dia adalah lebih berhak. Dan ataupun kita yang datang lewat, datang cadang nak duduk di tempat tersebut, kita kena bertanya dulu kepada orang sebelah, kan? Kepada orang sebelah tanya dia, kan, tempat ni ada kosong ataupun sebaliknya, kan? Kalau ada kosong, tak ada orang yang berhak, maknanya bolehlah kita duduk kat situ. Sama jugalah apabila kita duduk di kedai-kedai kopi ke apa ke,
Kalau kita tengok di situ ada seorang dalam meja tersebut ada seorang yang kita datang ramai-ramai lah apa lah semua, dengan saudara mara lah apa lah semua, datang kita minta kursi sebelah, kan, minta dengan izin, kan. Kalau mana tahu kot dia ada datang berdua lah apa lah semua yang memerlukan, dia tunggu sahabat dia lah apa lah semua, kan, yang memerlukan kepadanya untuk berdamping dengan kawannya. Maknanya kita minta izin dulu. Dan yang ketiga, apabila kita datang ke dalam satu majlis ataupun dalam sesuatu program, tidak boleh duduk di tengah halaqah ataupun bulatan orang ramai. Kata Huzaifah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana man jalasa fi wasatil halaqah. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melaknat orang yang duduk di tengah halaqah. Jangan kita duduk di tengah halaqah. Datang Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknati orang yang datang duduk di tengah-tengah halaqah. Ataupun dalam di tengah-tengah kita biasanya halaqah ni dalam satu bilik mesyuarat lah. Dalam mesyuarat kita duduk dalam perkumpulan yang ramai lah apalah semua, mari pula kita duduk kat tengah-tengah tersebut, kan, duduk kat tengah-tengah. Nabi melaknat orang-orang yang sebegini. Yang keempat, bila sudah duduk dalam satu majlis, kenalah ikut adab-adab ini. Banyak diberikan perincian. Yang pertama, duduk secara hormat dan tenang. Dan yang seterusnya, yang kedua, tidak memasuki jari-jari tangan kanan ke celah-celah jari tangan kiri. Jangan kita duduk dalam satu majlis duduk goyang-goyang tangan lah apa lah semua sekian-sekian, kan, duduk main-main dengan tangan lah apa lah semua ni, kan. Tidak benda ni pun sama juga apabila kita duduk dalam hadir khutbah Jumaat lah apalah semua. Nabi SAW pernah tegur kepada sahabat-sahabat, man massal hasa faqad lagha, kan, barang siapa yang bermain dengan bermain dengan kerikil, man massal hasa faqad lagha, siapa yang bermain dengan kerikil. Zaman dulu main dengan kerikil lah, dengan batu-batu. Bila duduk dalam satu majlis lah apalah semua, duduk di atas semayang lah apa semua, duduk di atas tanah. Tanah tu main batu lah. Yang kita sekarang ni main apa dia? Main handset, kan, tangan lah apalah semua sekian-sekian, jari jemari kita lah apalah semua ni, faqad lagha, dia telah melampau, kan. Jadi kita jangan berbuat demikian. Tidak memasuki jari-jari tangan kanan ke celah-celah jari tangan kiri. Masuk pun tak boleh, tambah kita pula sekarang ni buat bunyi, kan, bunyi kelekak tangan kita, bising mengganggu orang sebelah. Tidak memainkan janggut atau cincin, main-main janggut pula, main-main cincin. Dan tidak mencolek-colek gigi. Ini antara benda-benda adab yang kita kena ambil perhatian. Kadang-kadang kita tanpa sedar, benda ni bukan tanpa sedar. Sebab apa dia? Sebab dah menjadi kebiasaan. Dah biasa congkir gigi, duk main korek telinga lah apalah semua depan orang ramai dalam satu majlis lah apalah semua. Benda-benda ni mengganggu kepada perhatian orang-orang sebelah. Dan yang seterusnya, yang keempat, memasukkan hujung jari ke dalam hidung atau telinga. Masuk hidung jari dalam hidung, dalam telinga lah apa ni, benda-benda yang agak kotor sebenarnya. Sering meludah dan mengeluarkan kahak, atau membanyakkan bersin dan menguap. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita dalam majlis mengantuk sangat lah apalah semua, menguap terlebih lah apalah semua. Jadi benda-benda gini, sebagaimana yang kita tahu, bersin, bersin. Tambahan pula kita sekarang ni duduk di zaman duduk di dalam gejala Covid lah apalah semua ni, ada adab yang tata caranya, kan. Kita kena pakai pelitup muka lah apalah semua ni, kan. Jangan mengganggu orang sebelah. Boleh bawa kuman, menguap, lambang kepada malasnya diri kita.
Jadi ini antaranya. Pendek kata, duduk dengan tenang dan kurang daripada bergerak. Inilah antara adab-adab yang perlu kita beri perhatian duduk di dalam majlis. Dan yang seterusnya, dan bila bercakap hendaklah teratur, cermat dan berhati-hati. Dan apabila kita diberikan ruang untuk bercakap, cakap dengan teratur, cermat dan berhati-hati. Mungkin apabila kita duduk dalam grup WhatsApp, grup Facebook lah apa semua tu, mungkin kita tak ada benda-benda macam ni yang tadi ni, menguap, congkak gigi lah apa semua tadi. Tapi yang ni penting untuk kita ambil perhatian. Apabila kita bercakap, bertutur ataupun menulis, hendaklah kita dengan cara yang cermat dan juga berhati-hati. Bertutur benar, tetapi sebaiknya jangan banyak bercakap. Kalau nak cakap, cakap yang benar. Kalau nak cakap yang benar. Kalau tak nak cakap yang benar, baik diam. Serta elakkan daripada berseloroh. Elak daripada banyak bergurau dan berbantah-bantah. Ini perlu, antara adab yang perlu. Elakkan daripada bergurau dan berbantah-bantah. Ada orang yang nak bantah pandangan kita, itu pandangan diorang, yang diorang boleh bagi pandangan. Kita telah mengeluarkan pandangan, maka berikan kepada pihak lain pula untuk mengeluarkan pandangan. Jangan kita berbantah-bantah. Juga yang seterusnya, adab yang seterusnya, jangan cakap bermegah-megah tentang keluarga dan anak-anak sendiri atau pekerjaan. Jangan pula kita berbangga-bangga cakap mengenai tentang hal-hal peribadi keluarga. Keluarga aku, anak yang baik lah apalah semua, diorang dapat kejayaan lah apalah semua, sekian-sekian. Dalam masa yang tak semena-menanya, kita mungkin telah menyakiti hati saudara-saudara kita, yang mana mungkin saudara-saudara kita tidak dapat nikmat yang sebagaimana kita perolehi. Kita boleh bercakap, ataupun dalam Facebook lah, nak update WhatsApp apalah semua tu, nak update Facebook lah, kita nak post sesuatu benda. Mungkin kalau kita niat tersebut adalah untuk sebagai pendorong kepada kejayaan kita, adalah untuk mendorong kepada pihak-pihak lain, alhamdulillah. Kalau kita tulis tersebut, menulis kisah anak kita, tentang kebahagiaan kita, harta yang kita dapat lah apalah semua tu, untuk bermegah-megah lah apalah semua, dia kembali kepada diri kita. Dia kembali kepada diri kita, dan juga menyebabkan pihak lain juga menyakiti terhadap kita. Kita ni Islam dia ada keadilan. Kita jangan sakitkan hati orang, dan juga orang pula tak boleh nak sakitkan hati kita. Jadi benda-benda ginilah yang kita kena berhati-hati. Nak update Facebook lah apalah semua, jangan cakap bermegah-megah tentang keluarga, berpada-pada. Jangan cakap bermegah-megah tentang keluarga dan juga anak-anak sendiri atau pekerjaan, kebolehan dan hasil-hasil kepandaian sendiri, sama ada dari segi benda ataupun syair, karangan ataupun sebagainya. Ini menunjukkan tentang kita yang bercakap. Manakala yang seterusnya mengenai tentang orang yang nak bercakap. Apabila orang lain bercakap, tadi kita yang bercakap. Ini dia masuk kepada orang yang pula. Apabila orang lain bercakap, apa adab kita? Kenalah dengar dengan baik tanpa menunjukkan rasa kagum terhadap percakapan orang itu. Kita dengar yang baik tapi tanpa rasa kagum dengan dia. Manusia ni dia mudah kagum. Kalau ada orang yang memberi pandangan-pandangan yang rasa bombastik, pandangan-pandangan yang rasa kita rasa relevan ke apa ke, jangan tunjukkan rasa kagum, tapi dengar perhatian, dengar dengan baik. Dan seterusnya juga, janganlah memotong percakapan orang atau meminta diulangi percakapan, kerana yang demikian mungkin menyakiti orang yang bercakap itu. Ini adab apabila orang lain bercakap, kita dengarlah dengan baik, tanpa menunjukkan rasa kagum. Dan yang keduanya juga, jangan kita memotong cakap dia, dan juga jangan kita minta diulangkan. Kalau kita nak minta, kita boleh. Orang kita ni dia banyak minta maaf, tolong ulangi balik lagi sekali.
kan, ulangi lagi sekali, kita kurang faham maksud dia lah apa semua. Tapi itulah yang di adab yang di sini ni, dia nak minta kepada kita pada dengar dengan baik. Apabila kita dengar dengan baik, kita tidak perlulah kepada sahabat kita, saudara kita yang nak bercakap tersebut perlu ulang. Apabila kita minta perlu ulang lagi sekali lah apa semua, ini menunjukkan pada kita bukanlah pendengar yang baik. Okey, seseorang Muslim yang berpegang dengan adab-adab ini adalah dilakukan dengan dua tujuan. Apabila kita melakukan, banyak tadi ada adab yang disebutkan ni tadi, mengenai tentang adab apabila kita duduk dalam satu-satu majlis lah apa semua ni, kan, adab apabila kita bercakap, adab apabila orang lain bercakap, kan, dia ada dua tujuan saja, iaitu yang pertama apa dia? Supaya tidak menyakiti saudara-saudaranya sesama Islam dengan sebab gerak-geri dan juga perbuatannya, kerana menyakiti seseorang Islam itu haram hukumnya. Wal muslimun man salimal muslimun min lisani wa yadihi. Seseorang Muslim ialah orang yang apabila orang-orang Islam lain terselamat daripada bahaya lidahnya dan juga tangannya. Disebutkan kat sini, kita tak nak sakitkan orang, kita tak nak sakitkan orang daripada sudut perbuatan kita, kan, yadihi, lisan, daripada sudut perkataan, lisan, perkataan kita, dan juga yadihi, kan, tangannya, yakni perbuatan, perbuatan. Kita nak kena sejahtera keduanya ni, jangan kita sakiti hati. Dan yang keduanya, kita ikut adab-adab tadi semuanya, tujuannya untuk apa dia? Supaya dapat menarik kasih sayang dan kemesraan saudara-saudaranya, kerana Islam menyuruh berkasih sayang dan bermesra di antara sesama Islam serta menggalakkan ke arahnya. Dan yang keduanya adalah untuk kita dapat dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keduanya adalah kasih sayang sesama orang Islam, kan, kita nak daripada kasih sayang, rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga rahmat ataupun kasih sayang sesama orang Islam kita. Inilah tujuannya apabila kita buat apabila kita sudah memasuki dalam sesuatu majlis. Dan adab yang kelima di sini, adab yang kelima, bila hendak duduk di tepi-tepi jalan, hendaklah ikut adab-adap ini. Ada adab dia juga apabila hendak kita duduk di tepi jalan dalam perkumpulan. Kita duduk di tepi jalan, orang kata dengan bahasa anak muda kita apa dia, melepak lah, melepak di tepi jalan lah apa semua, ada adab dia. Disebutkan kat sini, yang pertamanya adalah apa dia? Menundukkan pandangan terhadap orang-orang perempuan, sama ada yang berlalu lalang atau yang berdiri di pintu-pintu rumah atau di beranda, atau yang menjenguk di jendela kerana sesuatu hajat. Jaga pandangan kita. Yang pertama ni, jaga pandangan kita terhadap orang-orang yang perempuan yang berlalu lalang. Kadang-kadang kita duduk dekat rumah lah apa lah semua tersebut, kan, ada yang duduk di beranda lah apa lah semua, ada yang keluar pintu rumah, kita duduk di taman apa lah semua, kan, ada orang dalam rumah tersebut duduk di pintu atas, dia keluar tersebut, nak tengok di luar, nak menjenguk di jendela kerana suatu hajat. Kita jaga pandangan kita. Atau memandang kepada seseorang dengan perasaan dengki atau dengan perasaan menghina kerana suatu sebab, semuanya tidak boleh. Yang pertama ni dia nak menunjukkan apa dia? Kita kena jaga mata kita, jaga pandangan kita terhadap orang perempuan, tak kiralah yang lalu lalang, yang di rumah, yang ada di jendela, kan, kita kena jaga pandangan kita. Ataupun kita jaga juga pandangan kita dengan jaga pandangan dan juga perasaan kita daripada perasaan dengki, dengan tujuan untuk menghina, dengan tujuan untuk menghina. Ini pun juga yang kita kena jaga. Yang keduanya, menahan diri daripada menyakiti orang-orang yang lalu lalang di jalan. Maka jangan menyakiti seseorang dengan lidah, seperti memaki hamun, mengaibkan, memburuk-burukkannya. Dan janganlah menyakiti dengan tangan, seperti memukul, menampak atau merampas barang penjual, atau menghalang orang-orang berjalan
atau menyekat jalan-jalan mereka. Dan yang keduanya jaga menahan diri daripada menyakiti orang-orang yang lalu lalang. Jaga mulut kita. Jaga mulut kita daripada menyakiti orang-orang yang lalu lalang. Jaga lidah kita kan, daripada memaki hamun orang lah apa semua. Dan yang keduanya apa dia? Jangan menyakiti dengan tangan, kan, perbuatan kita. Malah ada kalam hukama menyebutkan apa dia? Apabila kita berada di rumah Allah, kita jaga hati. Apabila kita berada di di rumah orang, kita jaga pandangan. Apabila kita di rumah orang, kita jaga pandangan. Apabila kita di lapangan, kita jaga lidah kita. Kita jaga lidah kita. Inilah antara kalam hukama yang mana penting untuk kita perhalusi, untuk kita hiasi diri kita. Seterusnya, apabila kita duduk di tepi jalan, kita kena menjawab salam orang-orang yang memberi salam, kerana menjawab salam itu adalah wajib. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza huyitum fatahiyatu fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan apabila kamu diberi salam dengan sesuatu salam kehormatan, maka hendaklah kamu menjawabnya dengan salam yang lebih daripada salamnya, atau sekurang-kurangnya menjawab seperti salamnya salamnya itu. Apabila orang bagi salam assalamualaikum, kita jawab yang lebih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ataupun yang ringkasnya assalamualaikum waalaikumsalam. Jadi itu antara ajaran ataupun tata susila SOP apabila kita duduk di tepi jalan. Seterusnya, adab yang keempat, apabila kita duduk di lapangan, duduk di tepi jalan, menyuruh orang melakukan kebajikan sekiranya peluang membuat kebajikan itu ada. Jangan disia-siakan atau tidak dipedulikan. Maka wajib di atasnya berbuat demikian, kerana menyuruh berbuat kebajikan adalah sesuatu kewajipan atas setiap seorang. Apabila ada peluang untuk kita menyuruh orang buat baik, kita ambil peluang tersebut. Sebab kewajipan menyuruh buat baik dan apa semua ni adalah kewajipan kepada orang Islam. Dan seterusnya, yang kelima, menegah setiap perkara mungkar yang berlaku di hadapan matanya, kerana mengubat ataupun mencegah kemungkaran itu adalah suatu kewajipan juga. Sebagaimana firman Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia berusaha untuk mencegahnya, mengubahnya. Jadi ini mencegah kemungkaran, menyuruh buat baik, ini bukan tugas semata-mata tugas penguasa, tapi dia adalah tugas barang siapa yang mengucap kalimah la ilaha illallah. Saya teringat di Mekah dulu ada satu signboard besar. Dia bagi tahu apa dia? Man qala la ilaha illallah, barang siapa yang berkata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ke atasnya tanggungjawab apa dia? Cegah kemungkaran dan juga menyuruh yang baik dan juga mencegah kemungkaran, kan? Jadi itu antara kata-kata hikmah yang boleh kita ambil. Tak kira, bukan tugas membuat baik, mencegah kemungkaran, ini bukan hanya tugas kepada individu-individu tertentu je, tapi dia adalah tugas kita sebagai seorang Islam. Dan seterusnya, kalau ada orang sesat jalan dan bertanya tentang jalan atau rumah orang tertentu atau mengenai seseorang di kawasan itu, maka hendaklah seseorang Muslim yang duduk di tepi jalan tersebut memberitahu dan juga menerangkannya dengan sejelas-jelasnya. Sekurang-kurangnya jika tidak tahu, ia boleh bertanya kepada orang-orang yang lebih tahu daripadanya. Maknanya kita membantu orang. Maknanya kita bantu pada pihak yang bertanya mengenai jalan. Itulah di antara adab-adab yang perlu dilaksanakan oleh sesiapa jua yang duduk di tepi jalan, sama ada di hadapan rumahnya ataupun di kedai, atau di kedai-kedai kopi, atau di taman-taman perumahan. Disebutkan oleh baginda Nabi SAW,
dalam satu hadis, saya baca maknanya, hadis muttafaqun alaih. Awas, jangan sekali-kali kamu duduk di tepi jalan tanpa sebab yang mustahak. Maka sahabat berkata, duduk di tepi jalan adalah suatu perkara yang tidak dapat dielakkan, kerana bahawasanya di tepi jalan itu adalah tempat kami berbincang-bincang dan juga bercakap-cakap. Dan tempat sahabat Nabi bagi tahu kepada sahabat-sahabat, awas jangan duduk di tepi jalan. Jadi sahabat-sahabat jawab, tempat tu adalah tempat kami lepak, kan? Tempat kami lepak dan tempat kami borak, tempat kami bercakap-cakap. Lalu baginda Nabi SAW bersabda, sekiranya kamu tidak mahu ataupun enggan ikut larangan aku, maka hendaklah kamu pelihara hak-hak jalan itu. Mereka bertanya, sahabat bertanya, apakah hak jalan tersebut? Sabda baginda Nabi SAW, menundukkan mata daripada melihat perkara haram, menahan daripada menyakiti orang, menjawab salam, menyuruh orang berbuat kebajikan dan juga menegah daripada kemungkaran. Dalam setengah-setengah riwayat ada tambahan, yakni tujuan dan tunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Dan di antara adab-adab Nabi, adab duduk di suatu tempat ialah bila hendak bangkit, ni apabila kita telah selesai. Tadi bila kita duduk di dalam satu majlis, dan kita duduk di tepi jalan, dan apabila kita telah selesai, dan apabila di antara adab duduk di suatu tempat ialah bila hendak bangkit ataupun hendak telah selesai atau hendak meninggalkan majlis, hendaklah beristighfar kepada Allah sebagaimana kafarah, penghapus dosa yang mungkin berlaku dalam majlis tersebut. Kerana sesungguhnya Rasulullah SAW apabila baginda bangun daripada satu majlis, baginda berdoa, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaih. Maha suci engkau ya Allah, dan dengan kepujianmu aku naik saksi bahawa tiada Tuhan selain daripada Allah, selain daripada Allah, dan dipuji serta dipatuhi segala ajarannya melainkan engkau jua. Oleh yang demikian aku memohon keampunan dan aku bertaubat kepadamu. Pada waktu Rasulullah SAW memberitahu tentang doa ini, baginda bersabda, kafaratun liman yakunu fil majalis, menjadi penebus bagi dosa orang yang berlaku di dalam majlis itu. Jadi inilah antara adab-adab apabila kita hendak meninggalkan majlis, kita hendaklah di akhirnya kita mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan kita baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaih. Aku mohon kepadamu keampunan ya Allah, dan juga aku bertaubat kepadamu ya Allah. Inilah antara adab-adab apabila kita hadir ke dalam sesuatu program, daripada mula kita masuk, apabila kita duduk di dalamnya, dan apabila kita duduk di tepi jalan, dan juga apabila hendak kita meninggalkan majlis tersebut. Itulah antara adab-adab yang perlu kita hiasi dan juga kita muhasabah diri kita. Moga-moga dengan kata-kata tersebut bolehlah kita hiasi diri kita dan dalam setiap genap perkara yang hendak kita lakukan. Saya mohon kemaafan jika ada sebarang salah dan silap. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.